Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya karim ya arhamar rahimin. Jadi sebelum kita mulakan kuliah pada malam ini, terlebih dahulu marilah sama-sama kita membaca 10 ayat yang pertama daripada surah Al-Kahfi, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita berkumpul di rumah Allah pada malam ini. Mudah-mudahan kita akan mendapat rahmat dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini kita sambung lagi kuliah kita berkenaan dengan puasa. Jadi pada minggu lepas kita belajar tentang adab-adab berpuasa dan juga perkara-perkara yang dimakruhkan semasa kita berpuasa. Jadi pada malam ini kita sambung antara adab-adab ataupun benda-benda yang digalakkan supaya kita amalkan semasa kita berada di bulan puasa. Jadi pada malam ini kita sambung yang ke-8 lah. Minggu lepas kita dah baca 7 perkara lah. 7 perkara yang digalakkan ataupun yang merupakan adab yang perlu kita titik beratkan semasa di bulan Ramadan. Jadi pada malam ini kita sambung yang ke-8, iaitulah benda yang digalakkan, yang disukai, ialah kita menyediakan makanan untuk mereka yang berbuka puasa.
Sekiranya dia tidak mampu memberikan mereka makan, dia hendaklah memberikan buah kurma ataupun minuman untuk berbuka puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrih ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'an." Ini hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau kita mampu, kita panggillah orang datang ke rumah kita untuk berbuka puasa, ataupun kita bagi bajet kepada masjid untuk orang-orang yang datang ke masjid itu berbuka puasa. Kalau tak mampu nak menjamu 100 orang, bagilah RM50 ke, berapa ringgit ke, mana kita masuk saham ataupun share di dalam menyediakan juadah untuk berbuka puasa. Maknanya semakin besar share yang kita keluarkan, maka besarlah pahala. Macam kita berniaga lah. Bulan puasa ni adalah bulan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala offer pahala kepada kita. Mana kalau sebelum ini pahala Allah Taala beri dah besar, tapi bulan puasa lebih berganda lagi pahala yang Allah Taala tawarkan kepada kita. Sebab itulah dalam hadis Nabi ini dia kata, barang siapa yang menyediakan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat ganjaran sepertinya, yakni seperti orang yang berpuasa, tanpa dikurangkan ganjaran orang yang berpuasa itu sedikit pun. Maknanya terlalu besar ganjaran. Kalau orang berpuasa dapat pahala, kita kata 100 dia dapat pahala, maka kita yang memberi jamuan untuk dia berbuka puasa, kita akan dapat 100, tak kurang walaupun sedikit. Bukan kata ambil 20% daripada pahala puasanya, bukan. Allah Ta'ala jamin kalau kita jamu 10 orang, maka kalau 10 orang itu mendapat pahala full, maka kita pun turut akan mendapat pahala yang penuh. Maknanya besarnya ganjaran yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita bagi orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa. Itu yang pertama. Pada malam inilah yang pertama pada malam ini, itulah yang ke-8 lah daripada benda yang antara benda yang afdal yang kita laksanakan pada bulan puasa. Sebagaimana yang saya sebut dalam hadis yang lepas lah, maknanya besarnya pahala memberi orang berbuka puasa ni. Kalau tak mampu beri banyak, walaupun dengan sebelah buah kurma pun jadilah. Nak ceritanya, sebelah buah kurma ni berapa sangat harga kalau kita beli? Berapa sen je sebelah daripada kurma. Tapi kalau kita guna kurma itu untuk juadah berbuka puasa, alangkah besarnya pahala yang Allah Ta'ala akan beri kepada kita. Itu yang ke-8, yaknilah menyediakan makanan untuk orang yang berbuka puasa. Kita tengok kepada yang ke-9 lah. Yang ke-9, banyak bersedekah, membaca Al-Quran, bertadarrus dan beriktikaf di masjid, terutamanya pada 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Jadi semua ini kita dah tahu, mana sedekah ni di bulan yang bukan puasa pun benda yang sangat berat timbangan pahala, timbangan amalannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi pada bulan Ramadan. Bersedekah. Yang kedua, membaca Al-Quran, yakni bertadarrus dan beriktikaf di masjid, terutamanya 10 yang terakhir. Dalilnya adalah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah sedekah yang paling utama?" Jawabnya ialah sedekah. Apakah sedekah yang paling utama? Jawabnya ialah sedekah pada bulan Ramadan. Maknanya nak dapat pahala besar untuk bersedekah, maka kejarlah semasa bulan Ramadan. Kalau boleh, setiap hari, setiap saat di dalam bulan Ramadan itu, jangan kita sia-siakan daripada harta kita. Dermalah. Tak ada banyak, keluarlah walaupun sedikit setiap hari pada bulan Ramadan. Kerana itu adalah sedekah yang paling
yang paling afdal. Kita pernah dengar ada orang sebut sedekah yang paling besar ni, kalau ditakdirkan orang yang telah meninggal dunia dikembalikan, orang duduk dalam kubur tu dikembalikan di atas dunia ni, kalau tanya dia, Tuhan tanya, benda apa yang kamu nak buat? Kebajikan apa yang kamu akan lakukan kalau kamu dikembalikan semula hidup di dunia? Nescaya dia akan jawab, nombor satu, dia akan bersedekah. Dia akan beri harta dia ni, dia akan derma semua sekali kalau dia diberi peluang untuk naik semula ke dunia, hidup semula lah maksudnya. Nak ceritanya, itu adalah cita-cita orang yang telah meninggal dunia. Jadi kita ni alhamdulillah bersyukur masih lagi berada di atas muka bumi, maka kena ingat, amalkan ataupun berterusanlah kita menderma, bersedekah. Okey, supaya bersedekah ni menjadi amalan rutin kita. Lebih-lebih lagi datangnya bulan Ramadan, maka lipat gandakanlah. Sebab itulah Nabi kata, Nabi ni bulan puasa dia bersedekah kencang, macam orang panggil macam angin yang bertiup. Maknanya duit dia tu, orang kata apa, tak lekat dalam beg lah, tak ada dalam dompet, keluar, sentiasa keluar. Mana contohlah kalau Nabi di pada bulan Ramadan, sedangkan Nabi ni bukannya orang yang kaya. Mana sebab itulah Nabi ni tak ada duit. Duit dia tu sekadar untuk makan keluarga dan fi sabilillah. Jadi tak ada istilah kumpul duit banyak-banyak untuk bekalan anak-anak. Tidak, kena ingat, anak-anak kita ni belum tentu dia akan gunakan duit tu untuk kita. Jadi semasa kita hidup, maka rancanglah betul-betul duit untuk kita di alam sana, maka kita dah infak semasa kita hidup. Jangan kita harap kepada anak-anak kita. Belum tentu anak kita tu boleh bersedekah sebagaimana yang kita inginkan. Kalau nak bersedekah, kita sendiri yang uruskan harta kita untuk bersedekah. Dan tinggallah selebihnya untuk anak-anak. Jangan kita lebihkan anak tanpa kita sedar bahawa kita memerlukan duit sedekah itu di akhirat. Jadi kena ingat. Okey, seterusnya Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan, Jibril telah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap tahun di bulan Ramadan, sehinggalah akhir bulan Ramadan, dan beliau membaca Al-Quran bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain daripada sedekah, maka memperbanyakkan membaca Al-Quran. Jadi Jibril ni turun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, bertadarus. Namanya Nabi ni bertadarus bersama Jibril. Sebab itulah Quran ini sebenarnya kita digalakkan baca secara bertadarus. Tadarus maknanya bukan baca ramai-ramai. Bertadarus yang betul ialah seorang baca, orang lain dengar. Mana kalau berlaku ada kesilapan, kita boleh saling betul membetulkan. Itu yang paling tepatlah di dalam tadarus. Sebab Nabi bertadarus dengan Jibril. Maknanya Jibril akan mengajar Nabi membaca Al-Quran supaya bacaan itu tepat dan betul. Okey. Dia kata kita akan membincangkan persoalan i'tikaf pada akhir bab ini. Jadi bab i'tikaf ni dia tak nak hurai lagi di sini sebab ada bab yang khusus untuk tajuk beriktikaf. Jadi yang ke-9 itu bulan puasa memperbanyakkan sedekah, membaca Al-Quran, beriktikaf di masjid. Okey, seterusnya kita masuk kepada perkara antara adab-adab lah. Adab-adab. Dah habis dah tentang adab-adab yang kita perlu lakukan pada bulan Ramadan. Seterusnya kita pergi kepada B lah, dia tulis sini B. Yang B ni ialah perkara-perkara yang makruh semasa kita berpuasa. Jadi dalam kitab ni dia hanya tulis benda yang makruh ni pendek saja. Jadi kita digalakkan untuk buat yang 9 di atas tadi. Itu digalakkan, dan kita diminta supaya menjauhi benda-benda yang dimakruhkan semasa kita berpuasa. Jadi perkara yang makruh sewaktu berpuasa ialah melanggar adab-adab yang telah disebutkan tadi. Jadi kalau yang 9 tadi adalah adab-adab,
Yang makruhnya ialah kita melanggar adab-adab. Mana kita canggah. Semua yang disebut di atas 9 tu kita ambil yang sebalik daripadanya. Tu yang dipanggil kita melanggar adab-adab yang telah disebutkan. Cuma dia sebut di sini sebahagiannya termasuk di dalam perkara-perkara makruh tanzih. Makruh tanzih ni ialah makruh yang perlu kita tinggalkan. Okey, makruh tanzih, dia makruh ni ada dua. Ada makruh tanzih, maknanya kalau kita tinggal dapat pahala lah. Kalau kita buat tak dapat apa-apa, dosa tak dapat lagi. Ada satu lagi makruh tahrim, dia makruh tapi hampir kepada haram, adik sikit kepada haram. Maknanya makruh tahrim tu berat lah, mana seolah-olah macam haram dah hukum dia. Tapi sini kalau kita tak buat yang 8 ini, dia sekadar makruh tanzih, mana tak sampai kepada dosa lah. Cuma tak dapat apa-apa kalau kita buat benda yang makruh di bulan puasa. Yang pertama, seperti melewatkan berbuka. Taklah sampai berdosa, tapi dia dikira sebagai makruh tanzih. Tak digalakkan kita buat untuk melewat-lewatkan dengan sengaja berbuka puasa. Yang seterusnya ialah menyegerakan sahur pun tidak digalakkan. Benda ini dikira sebagai makruh. Maksud menyegerakan maknanya terlalu awal. Pukul 1, pukul 2 tu dah bangun sahur. Itu tidak disunatkan. Tidak menjadi adab-adab semasa kita berpuasa. Sebab tu kita melawan benda yang dikira sebagai adab. Adab yang kita baca minggu lepas, mana dekat-dekat nak setengah jam sebelum, paling kita kata setengah jam ataupun 1 jam dengan subuh tu, itulah waktu yang terbaik. Waktu yang afdal kita bersahur. Disunatkan kita melewatkan. Jadi kalau makruhnya ialah kita menyegerakan. Pukul 2 dah bangun ataupun pukul 1 dah bersahur. Tu dah dikira sebagai makruh. Okey, sebahagiannya pula termasuk dalam perkara-perkara yang diharamkan. Ada juga benda yang diharamkan kita lakukan semasa kita berpuasa, yang seperti mengumpat. Mengumpat tu memang haramlah hukum dia. Dan macam mana kalau kita berpuasa dan kita mengumpat? Jadi dari segi fiqahnya puasa tak batal, tapi mengumpat akan menjadikan puasa kita tak dapat apa-apa dah. Macam kita baca dah minggu lepas. Maknanya sesiapa yang tak boleh meninggalkan kata-kata dusta ni, mengumpat, caci maki orang, maknanya Allah Ta'ala ni tak berhajat kepada puasa orang yang macam itu. Maknanya bila Allah Ta'ala kata sedemikian, Allah tak nak lihat puasa orang yang sambil puasa, sambil mengumpat, sambil berpuasa, sambil maki hamun orang. Allah tak pandang. Bila Allah tak pandang, maknanya puasa kita tu dapat lapar dan dahaga saja. Jadi mengumpat tu dah berdosa. Bila combine dengan berpuasa, maknanya sia-sialah puasa kita. Yang kedua, menghasut. Samalah adik-beradik mengumpat lah. Mengumpat orang, menghasut, batu api lah, mencela orang, mencaci, dan juga berdusta, bercakap bohong di bulan Ramadan. Itu benda-benda yang diharamkan, dan dia termasuk di bawah benda-benda yang bertentangan dengan adab-adab yang sepatutnya kita lakukan pada bulan Ramadan. Jadi habislah tajuk kita berkenaan dengan adab-adab di bulan Ramadan dan juga benda-benda yang perlu kita jauhi pada bulan Ramadan. Seterusnya pada malam ini kita masuk tajuk yang barulah. Tajuk yang baru berkenaan dengan qada puasa Ramadan, fidyah dan juga kafarah. Kita masuk tahap yang kedua lah. Qada puasa Ramadan, fidyah dan kafarah. Jadi qada puasa ni pun benda yang sering bermain di fikiran lah. Ada orang sering bertanya dan sebagainya. Ada yang masih belum jelas tentang qada puasa, fidyah puasa dan juga kafarah di dalam puasa. Jadi ada 3 benda. Okey?
hasil daripada puasa tu dia akan berlaku. Yang pertama qada, yang kedua fidyah. Apa yang dimaksudkan dengan fidyah, dan apa pula yang dimaksudkan dengan kafarah. Jadi 3 benda inilah yang berlaku sekiranya kita melakukan ibadah puasa. Walaupun tak berlaku kepada kita, akan berlaku kepada keluarga kita. Yang qada tu memang sering berlakulah. Fidyah tu kadang-kadang berlaku. Yang kafarah tu jarang-jarang, boleh jadi tak berlakulah. Tapi walaupun benda ni jarang berlaku, kita kena tahu bilakah kita ni kena kafarah di dalam berpuasa. Jadi malam ni kita akan tengoklah setakat yang sempat lah. Kita akan sempat setakat yang mana. Jadi yang pertama, qada puasa ni akan berlaku. Yang pertama ialah bagi orang musafir dan juga orang sakit. Qada puasa ni yang pertama boleh berlaku bagi orang musafir dan juga orang yang sakit. Maksud boleh berlaku ni maknanya tak dikira berdosa kalau kita qada puasa. Contohnya kita bermusafir nak pergi mana-manalah, walaupun nak pergi Kuala Lumpur. Kuala Lumpur walaupun naik flight, tapi kalau kita kata aku musafir jauh ni, jarak ni berapa ribu kilometer nak, boleh tak nak buka puasa? Ada orang buka puasa walaupun sepatutnya tak buka lah, sebab tak ada apa yang memudaratkan, tak ada apa yang membebankan, sebab kita musafir zaman kita ni senang. Jadi tapi hukum tu tetap hukum lah. Oleh kerana jaraknya jauh, kita bermusafir, dikira orang yang bermusafir. Kalau kita nak buka juga, maka tak sampai kepada tahap berdosa. Mana boleh, dibolehkan. Jadi kategori yang pertama, orang yang boleh qada puasa, kategori yang pertama bagi orang yang musafir dan juga orang yang sakit. Dia ada kategori dia lah. Dia buat 3 kategori di sini bagi orang yang musafir dan juga orang yang sakit. Okey, yang pertama kita tengok, sesiapa yang meninggalkan puasa Ramadan disebabkan sakit ataupun disebabkan dia ni bermusafir, maka dia wajib mengqadanya sebelum datangnya bulan Ramadan tahun berikutnya. Sekiranya dia tidak mengqadakannya disebabkan bermudah-mudah, maknanya dia buat endah tak endah, dia tinggal puasa sehari, tapi nak qada tu Tuhan bagi masa setahun. Daripada Ramadan sampai ke Ramadan tahun depan tu lama masa tu. Berapa bulan? Kita kata setahun lah, pusingan dia setahun lah. Walaupun sehari dia tinggal puasa, dia tak qada-qada sampailah kepada Ramadan akan datang. Sekiranya dia tu tidak mengqadakannya disebabkan bermudah-mudah, yakni ambil ringan dengan perkara ini sehingga masuklah Ramadan tahun berikutnya, dia akan berdosa. Yang pertama kena pegang berdosa, wajib berdosa kalau kita tak qada puasa sehingga datangnya Ramadan akan datang. Tak ada alasan. Kalau orang lelaki, apa alasan tak puasa yang kamu tinggal tahun lepas? Nak kata apa? Tak ada masa. Penipu nak. Tipulah kalau setahun tak nak puasa sehari pun tak sempat, maknanya menipu. Jadi confirm kita akan pertama kalau tak qada juga kita akan dapat dosa. Itu yang pertama, dia akan berdosa. Dan diwajibkan qada dan juga fidyah. Itu maksudnya fidyah ni akan berlaku sekiranya dia tak qada dalam tempoh sebelum sampai Ramadan akan datang. Lepas Ramadan, Syawal. Panjang tak Syawal? Lepas Syawal apa, saya pun tak apa nak ingat dah. Panjanglah Syawal, dia akan jumpa Syaban. Dia wajib puasa. Orang yang tinggal puasa ni pada tahun ini, dia wajib puasa paling-paling lewat sebelum 31 bulan 30 bulan Syaban lah. Sebelum 30 bulan Syaban ataupun 29 bulan Syaban. Kalau dia tak sempat juga berpuasa sampai masuk bulan Ramadan, dia dah dapat dosa kerana tak puasa. Jadi biasa orang lelaki ni tak berlaku lah. Biasa yang berlaku ialah
kepada orang perempuan. Orang perempuan ni biasanya dia mesti qada lah puasa dia sebab dia datang bulan, datang haid. Tak kira lah berapa hari pun. Kalau kira masa 7 hari ke 10 hari ke dia tak qada puasa tu, tempoh yang diberi tu terlalu panjang sebenarnya. Tapi kalau tak sempat juga nak qada, artinya dia dah cuai lah. Jadi tak puasa masuk Ramadan, berdosalah dia. Dan walaupun dah masuk Ramadan, dia qada ni tetap wajib dan dia mesti bayar fidyah. Fidyah ni macam denda lah, kena bayar tebusan kerana kita ni dah melanggar batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu je berlaku. Bila melanggar daripada Ramadan, jumpa Ramadan tak qada lagi, kena bayar fidyah. Okey, fidyah ni apa? Fidyah ialah memberi makan kepada orang-orang fakir dengan satu cupak makanan asasi untuk setiap satu hari yang ditinggalkan. Maknanya kalau kita tinggal sehari, kita kena bayar satu cupak. Itu bayar yang asal lah. Asal dalam mazhab kita Syafi'i, kena bayar, kalau kita di Malaysia ni kena bayar beras lah. Beras satu cupak dan qada puasa sehari. Qada puasa, nak bayar fidyah dulu pun boleh, baru qada, ataupun kita qada dulu lepas tu kita bayar fidyah pun tak jadi masalah. Tapi mufti kita di Malaysia ni, mazhab mufti di Malaysia, kalau tak nak bayar pakai beras pun, makanan asasi pun dibenarkan. Mana di Malaysia fatwanya boleh, kalau tak nak pakai satu cupak beras, kita boleh pakai nilaian duit lah. Satu cupak beras berapa ringgit. Beras tu pula kena beras kita. Kalau kita ni jenis makan beras basmati, maka satu cupak basmati lah kena bayar kepada seorang fakir miskin. Kalau kita pakai 3A boy tu, tak apa, murah sikit. Jangan kita, tapi kalau kita makan beras murah nak bayar yang mahal, tu lebih aula lah, lebih afdal. Yang tak bolehnya kita makan beras mahal. Beras siam yang harga 5.60 seguni lah. Tapi nak bayar dengan nilaian yang 3A tu tak boleh. Kena nilai tu mesti beras yang kita makan. Maknanya lain orang, lainlah beras dia, sebab kita makan beras yang tak sama. Okey, satu cupak. Itu untuk satu hari lah. Satu hari satu cupak. Kalau dengan nilai duit, saya tak berapa pastilah berapa ringgit. Murah ya rasanya, RM1 lebih tak, ataupun RM2 lah kita kata. Satu cupak ni dengan harga RM2, maka nak bagi duit, kita bagi RM2 lah kepada orang miskin. Itu sebagai gantian kita telah melanggar perintah Allah daripada mengqada puasa. Okey, perkara ini bertambah dengan bertambahnya tahun. Satu cupak sama dengan lebih kurang 600 gram. Cuma dia sebutlah. Jadi kena ingat, fidyah ini akan berganda kalau kita semakin lama kita tak bayar. Contoh kita puasa tahun 2019, kita ada 2 hari tak puasa, 1 hari tak puasa. Sampai 2020 Ramadan tak puasa, kita tak puasa juga. Dah melanggar. Tu baru 1 tahun, maknanya satu cupak je lah. Yang kita tinggal tahun depan kita tunggu. Tiba-tiba masuk pula Ramadan 2021. Puasa yang sehari itu masih lagi kita tak puasa. Dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, nilaian fidyah itu akan digandakan. Kalau tahun ni kita kena bayar secupak kali 1, secupak lah. Bila tahun depan sampai Ramadan 2021 tak bayar lagi, kita kena kali 2 lah. Satu cupak kali 2, mana tahun depan kita kena bayar 2 cupak. Itu maksud gandaan dari segi fidyah sahaja. Adapun qada puasa tak berganda. Qada yang kita tinggal sehari tu lah, bukan kata tahun depan tak qada lagi 2 kali kena qada, tak. Qada puasa hanya sekali, cuma fidyah sahaja akan berganda 2 kali. Kalau tak bayar selama 5 tahun, kita pernah tak puasa tahun 2000 berapa? 2010 yang dulu. Sampai 2020 tak bayar, tak qada lagi. Kalilah 10 tahun.
Secupak dah kali 10, jadi 10 cupak dah kena bayar denda. Tapi qada puasa hanya satu kali sahaja. Itu dalam mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab yang lain. Tapi ada mazhab Hanafi ke saya tak ingat. Ada satu mazhab yang lain, dia kata tak perlu digandakan walaupun kita dah tinggal beberapa tahun. Hanya bayar sekali sahaja fidyah. Dan dalam mazhab Syafi'i pun ada qila, kata-kata yang kata apa? Yang minoriti dalam mazhab Syafi'i ini ada pendapat yang mengatakan tak perlu digandakan fidyah. Tapi majoriti dalam ulama dalam mazhab Syafi'i kata memang kena gandakanlah. Jadi tak jadi masalah yang gandakan fidyah ni kecil je, sebab satu cupak tu bagi kita taklah banyak sangat kalau satu harilah. Okey, itu yang pertama. Okey, jelas dah yang pertama kalau kita bermusafir, kita boleh buka puasa, ataupun kita sakit kita boleh buka puasa, tapi kena bayar, kena qada puasa. Tapi kalau kita tak sempat qada sehingga masuk Ramadan, kita kena qada dan membayar fidyah. Itu kategori yang pertama. Tengok kategori yang kedua. Okey, yang kedua ni ada berbeza sikit. Dia kata sekiranya keuzurannya berterusan, seperti sakit yang berterusan sehingga masuk bulan Ramadan tahun berikutnya, dia tidak diwajibkan kecuali qada. Dia tidak diwajibkan kecuali qada dan tidak perlu mengeluarkan fidyah kerana melewatkan qada ini. Adapun orang yang tak sempat nak qada, dia sakit berterusan. Macam mana sakit teruk lah ni maknanya. Bulan puasa ni dia sakit, memang tak boleh nak puasa langsung. Lepas puasa pun tak sembuh-sembuh lagi, memang tak boleh puasa dia. Memang sakit berterusan bertahun-tahun. Kita kata sakit apa yang teruk ni? Kita kata kena stroke lah contoh nak. Stroke, lama stroke ni biasanya masa dia tu panjang. Bulan puasa ni dia sakit, sampailah Ramadan tahun depan pun dia masih lagi sakit. Maknanya dia tak ada ruang untuk dia qada puasa. Jadi orang yang sakit semacam ini, dia kata dia tidak diwajibkan kecuali qada sahaja. Dia tetap wajib qada. Maknanya bila dia kena qada, nanti dia sembuhlah. Mana satu masa nanti dia akan sembuh daripada penyakit dia, maka dia hanya qada puasa yang ditinggalkan. Fidyah tadi tak perlu, sebab dia tak puasa tadi bukan dengan sengaja, bukan kerana melengah-lengahkan dan bukan kerana kecuaian. Dia tak berpuasa kerana dia ada keuzuran. Jadi kewajipan qada tu tetap ada pada dia, sebab tunggulah sampai bila dia sihat. Sampai dia sihat, maka masa itu dia baru boleh qada. Itu situasi yang kedua lah. Dia sakit berterusan, maka tak perlu bayar fidyah. Dia hanya tunggu dia sihat dan dia qada sahaja. Itu yang kedua. Okey, kita tengok kategori yang ketiga ataupun situasi yang ketiga. Yang ketiga ini dia kata sekiranya dia meninggal dunia. Orang yang sakit tadi, orang yang jenis ketiga ni, sekiranya dia meninggal dunia dan tidak sempat qada, maka dia sama ada mati sebelum mampu mengqadakannya ataupun mati selepas mampu mengqadakannya tetapi tidak mengqadakannya kerana lalai. Ada juga orang yang sakit, dia sakit lama sehingga mati. Itu situasi yang pertama. Dia sakit sehingga membawa kepada kematian. Maknanya dia tak ada peluang, tak ada ruang untuk dia qada puasa dia. Macam mana orang yang macam ni? Bulan puasa dia sakit, kalau sebulan lah sakit tak sempat nak qada, sampailah dia meninggal dunia. Jadi orang yang macam itu, keadaan dia sekiranya dia mati sebelum mampu mengqadakannya, maka dia tidak berdosa. Dia tak qada tadi, dia tak dikira dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemahuan dia
tidak berpuasa. Jadi dia tak berdosa dan tidak perlu meminta orang lain mengqada bagi pihaknya kerana dia tidak melalaikannya. Maknanya tak kira berapa tahun sekalipun dia sakit, kita kata 5 tahun dia sakit, mana dalam keadaan sakit dia memang tak boleh nak puasa lah. Datang bulan Ramadan, kita kata 5 tahun dia sakit, dalam masa 5 tahun memang tak dapat puasa lah. Kalau orang kena stroke contohlah, sehinggalah dia meninggal dunia. Jadi puasa dia kata tak perlu, dia tak berdosa dan tidak perlu meminta orang lain mengqadakkan bagi pihaknya kerana dia tidak melalaikannya. Kerana dia tu memang dia tak sengaja dah benda tu, memang dah ditakdirkan dia sakit dan tak mampu untuk melakukannya. Itu situasi yang pertama, dia sakit dan dia tak ada ruang untuk qada. Yang kedua ni pula ialah barang siapa yang mati selepas mampu mengqadakannya, maka walinya disunatkan mengqadakan hari-hari yang ditinggalkannya bagi pihaknya. Jadi ada juga orang yang sakit, kita kata lama dia sakit, berbulan-bulan, tiba-tiba dia pun sihat. Masa dia sihat 2-3 bulan, tapi dia tak qada semasa dia sihat itu, dan lama kelamaan dia tak qada kerana dia lalai lah, dia sengaja tak nak qada sedangkan dia dah sihat. Tiba-tiba dia meninggal dunia tanpa sempat qada puasa yang ditinggalkan semasa dia sakit. Jadi situasi orang yang macam ini, dia kata wali ni maknanya waris yang terdekat. Wali ni ialah yang lebih senang. Wali ni artinya kalau anak, bapak lah, anak yang meninggal, maka bapaknya boleh mengqadakan ataupun adik-beradik dia boleh. Mana orang yang layak menerima pusaka dia. Kalau bapa yang meninggal, maka anak-anak cucu dia dikira wali lah, orang yang berhak mendapat warisan daripada si mati. Jadi kalau orang yang macam ini, bagi keluarga dia, wali dia ni disunatkan. Sunat bagi kita orang hidup ni, kalau kita tahu ayah kita ke mak kita ke, dia masa dia sakit dia tak sempat berpuasa, kalau sebulan lah. Kalau 2 tahun, 2 bulan, contohnya 2 tahun dia sakit, mak kita sakit ni, tapi adalah ruang dia sihat, tapi dia tak mampu nak qada ke, tiba-tiba dia dah meninggal dunia, maka bagi kita anak-anak ni, wali, orang yang mendapat harta pusaka dia ni, disunatkan kita qada puasa untuk mak ayah kita ataupun anak kita yang tak dapat melangsaikan hutang puasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunat di sini dia kata. Jadi 2 keadaan lah tadi. Kalau dia sakit sampai meninggal, yang tu dia tak dikenakan apa-apa, mana tak perlu diqadakan. Tapi yang kedua ni, dia ada masa untuk nak qada tapi dia tak sempat nak qada kerana lalai dan sebagainya. Jadi bila dah meninggal, jadi orang yang hidup ni perlu menggantikan qada, tolong qada puasa kepada orang yang meninggal dunia. Apa yang dimaksudkan dengan wali? Dia kata maksud wali di sini ialah kaum kerabatnya. Kaum kerabatnya. Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu." Barang siapa yang mati, orang yang meninggal dunia dan dia masih ada puasa yang tidak diqada, maka walinya lah yang berpuasa bagi pihaknya. Jadi dalam ibadah ni semuanya boleh diganti kecuali sembahyang saja. Sembahyang ni kalau kita tak buat masa kita hidup, masa meninggal nak bayar fidyah ke, nak bayar kafarah ke, maknanya Allah Ta'ala tak terima. Tapi walaupun kita buat pun itu atas usaha je lah. Tapi dari segi zahirnya ialah Allah Ta'ala tak terima gantian daripada
sembahyang. Tapi ibadah-ibadah lain boleh digantikan. Puasa boleh diganti oleh anak cucu. Haji pun ada, kita buat upah haji tu maknanya gantilah tu orang lain yang tolong. Kita boleh ambil harta si mati untuk buat haji. Kalau si mati tak tinggal harta, kita boleh guna duit anak-anak, kumpul duit anak-anak berpakat untuk buat haji kepada bapa dia. Itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sembahyang sahaja yang tak boleh diganti oleh kaum keluarga. Sebab itulah sembahyang ni tiang agama. Nak ganti dia tak dapat. Kalau kita tinggal, maknanya kita sendiri yang akan tanggung akibat daripada kita meninggalkan solat kita. Jadi sebelum kita meninggal, kena settle hutang sembahyang ke, kita sendiri yang mesti settlekan. Sebab itu hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tak boleh ditolong oleh orang yang lain. Orang lain tak boleh tolong bab sembahyang. Okey, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang lelaki telah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah mati dan dia telah meninggalkan 1 bulan puasa. Lama ni, sebulan ni dia kata ni. Apakah aku perlu mengqadakkannya bagi pihaknya? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Hutang Allah lebih berhak untuk dijelaskan. Maknanya puasa ni hutang manusia dengan Tuhan dia, maka orang yang hidup mesti menjelaskan hutang kepada Allah. Mana hutang mak ayah dia lah, ataupun hutang kaum kerabat dia. Jadi Nabi kata boleh digantikan puasa mak dia yang tak sempat qada sebanyak sebulan, selama sebulan. Jadi walaupun puasa ni kita boleh berpakat. Kalau anak kita ada 10 orang, kita tak puasa 30 hari, maknanya boleh ambil berapa hari? Berapa hari seorang? 3 hari seorang. Dah cukup. Okey, kalau anak ramai, anak cucu ramai, senang. Anak cucu ada 30 orang. Okey, sekali orang panggil sekali lalu ya. Okey, hari ni kita puasa untuk datuk kita yang meninggal dunia. Jadi 30 orang puasa sekaligus, maka selesailah untuk qada puasa. Okey, puasa orang lain bagi pihaknya adalah sah apabila mendapat keizinan salah seorang kerabatnya. Sekiranya dia berpuasa tanpa mendapat keizinan dan wasiat daripada si mati, maka puasa ganti tersebut tidak sah. Maknanya kalau kita nak anak cucu dia itu tak ada khilaf. Anak cucu si mati boleh menggantikan puasa si mati bila-bila masa. Tapi kalau orang luar, contoh kita lah, sahabat kita meninggal dunia, kita tahu dia ada puasa yang tak sempat diqada, maka kita orang luar ni, walaupun sahabat, kita tak boleh nak qada puasa dia tanpa mendapat keizinan daripada kaum keluarga dia. Jadi kalau kita mohon dengan keluarga dia, oleh kerana aku ni kawan rapat dengan si mati ni, aku nak tolong qada. Jadi kalau anak dia bagi, keluarga dia bagi, okey bolehlah. Jadi barulah qada kita untuk sahabat kita yang meninggal itu diterima. Okey, ataupun kita menerima wasiat secara direct daripada si mati. Mana kita bersahabat, dia kata kalau aku tak sempat qada puasa aku ni, aku minta tolong kamu tolong qadakan. Dia wasiat kepada kita untuk qada. Yang itu jelas, tak perlu kita minta izin kepada kaum kerabat dia. Kita buat jelah sebab kita dah menerima amanah daripada si mati. Okey, yang dimaksudkan mendapat wasiat daripada si mati ialah kalau tak dapat wasiat daripada si mati, perlu mendapat keizinan daripada kaum keluarga dia lah, anak cucu dia. Okey, seterusnya dia kata sekiranya tidak ada seorang pun yang berpuasa bagi pihaknya. Contohnya tak ada keluarga ke? Dia ni orang kata apa? Yang tak ada keluarga, sebatang kara contohlah. Dia meninggal dunia sedangkan dia ada puasa yang perlu diqadakan. Jadi situasi sekiranya dia ni tidak ada seorang pun yang berpuasa bagi pihaknya,
maka hendaklah dikeluarkan satu cupak makanan bagi setiap hari yang ditinggalkan. Makanan tersebut wajib dikeluarkan daripada harta pusaka yang ditinggalkannya, sama seperti hutang. Sekiranya dia tidak memiliki harta, maka orang lain boleh mengeluarkan bagi pihaknya dan terlepaslah dosanya. Maknanya kalau orang mati ni, yang seseorang yang mati tu dia ada harta tapi dia tak ada keluarga, contohlah sebatang kara dak, orang yang pendatang ke daripada tempat lain duduk tempat kita, tiba-tiba dia meninggal dan dia sakit tak sempat, ataupun dia kalau sakit tak apalah, dia memang ada tak sempat nak qada puasa dia. Jadi kita yang hidup ni, kalau kita nak bantu dia, kita boleh berpuasa. Tapi kalau kita tak sanggup nak puasa, kita boleh ambil harta dia tinggal tu, kita bayar fidyah untuk dia. Tu bagi orang yang tak ada keluarga yang sanggup untuk puasa kepada dia. Jadi kita ambil duit dia lah. Berapa lama yang dia tak puasa, kita ambil duit dia tu, kita bayar fidyah supaya dosa dia tu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana terlepaslah dosa dia kalau kita dah bayar fidyah untuk untuk dia. Okey, kita baca sikit lagi, nak habiskan sikit. Okey, At-Tirmizi meriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu, katanya, barang siapa yang mati sedangkan dia masih mempunyai puasa Ramadan yang belum diqadakkannya, hendaklah diberi makan seorang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan bagi pihaknya. Nah, ini bukan kata-kata daripada Nabi ni. Ini adalah fatwa daripada Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar kata macam tadilah, orang yang mati ni sedangkan dia masih ada puasa yang belum diqadak, hendaklah diberi makan seorang miskin setiap hari yang ditinggalkan oleh pihaknya. Itu sebagai dalil yang kedua lah. Dan dalil yang seterusnya ialah Abu Daud telah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya, apabila seseorang itu sakit pada bulan Ramadan, kemudian dia meninggal dunia dan dia tidak berpuasa, hendaklah diberi makan bagi pihaknya. Itu dalil yang terakhirlah tentang gantian bagi puasa tadi. Maknanya kalau tak ada orang yang nak tolong puasa untuk dia, maka gantiannya ialah secupak untuk sehari yang ditinggalkan. Jadi habislah untuk yang pertamalah tentang orang yang boleh berbuka puasa, iaitulah orang yang musafir dengan orang yang sakit. Jadi ada banyak lagi lah yang kita akan baca nantilah pada minggu-minggu yang akan datang lah. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Apa yang baik datangnya daripada Allah, apa yang kurang datangnya daripada kelemahan diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.